Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan praktis kendiri 1.1a untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4 bab 1 KSSM. Okey, seperti yang kita lihat, soalan yang pertama praktis kendiri 1.1a adalah tentukan sama ada setiap ungkapan yang berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okey, dalam soalan ini, arahan dah kita dapat. Arahan itu nak kita tentukan sama ada ungkapan-ungkapan berikut adalah ungkapan kuadratik ataupun bukan. Okey, sekiranya bukan, berikan justifikasi untuk jawapan tersebut. Okey, seperti yang kita sedia maklum, terdapat dua syarat dua syarat yang perlu ditepati oleh sesuatu ungkapan untuk menentukan ungkapan itu adalah ungkapan kuadratik ataupun bukan. Syarat yang pertama adalah kuasa pemboleh ubah tertinggi untuk ungkapan tersebut adalah 2. Syarat yang kedua adalah ianya hanya melibatkan satu sahaja pemboleh ubah. Jadi tanpa membuang banyak masa, kita tengok kepada penyelesaian soalan kepada soalan nombor 1A. Okey, sekarang kita tengok kuasa pemboleh ubah yang tertinggi adalah 2. Jadi ianya menepati syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ianya hanya melibatkan satu sahaja pemboleh ubah, iaitu X. Jadi adakah ini ada bukan sama ada ungkapan algebra atau bukan? Jawapannya adalah ya. Sekiranya jawapan kepada soalan ini adalah ya, perlukah kita beri justifikasi untuk jawapan ini? Okay, good. Tak perlu. Kalau kita dapat jawapan bukan, barulah kita kena bagi justifikasi. Okay, balik kepada soalan B. 2x kuasa 2 tambah x negatif 2. Kita tengok kuasa dahulu. Okay, yang pertama dia bagi kuasa 2. Satu lagi adalah kuasa negatif 2. Jadi ianya tidak mematuhi syarat yang pertama. Jadi jawapan untuk B ini adalah bukan. Sekiranya bukan, kita perlu beri justifikasi kepada jawapan. Bukan kerana terdapat kuasa negatif 2. Okey, itu jawapan kepada soalan 1.1a. Soalan yang pertama B. Sekarang pergi kepada soalan C. 3y kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Okey, adakah langkah yang pertama sekali kita nak buat adalah kita kena tengok kuasa. Okey, kuasa yang tertinggi dalam soalan adalah kuasa 2. Okey, jadi ianya menepati syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua pula adalah ianya hanya ada satu sahaja pemboleh ubah. Tapi dalam soalan ni kita tengok ada dua pemboleh ubah, iaitu y dan x. Maksudnya ianya tidak memenuhi syarat yang kedua. Okey, sekiranya ungkapan ini tak memenuhi kedua-dua syarat tadi tu, jawapan dia adalah bukan. Kalau bukan, soalan ini nak kita justifikasikan. Okey, justifikasi untuk soalan C ini adalah ianya bukan kerana mempunyai dua pemboleh ubah. Okey, ini adalah justifikasi untuk soalan C. Kita tengok kepada soalan D. Okey, sekarang dia bagi kita negatif
1/2 M kuasa 2. Okay, kita tengok kuasa yang pertama. Kuasa pemboleh ubah yang dia bagi adalah kuasa 2. Syarat yang kedua adalah mempunyai hanya satu sahaja pemboleh ubah, iaitu M. Jadi jawapan ini juga merupakan ungkapan algebra. Boleh faham sampai sini? Okey, sekarang balik kepada soalan E. Adakah ianya menepati syarat yang pertama? Okey, good. Tidak, kerana ia mempunyai kuasa 3. Kuasa pemboleh ubah yang tertinggi adalah 3. Jadi jawapan ia adalah bukan, dan berikan justifikasi. Kerana kuasa pemboleh ubah tertinggi adalah 3. Sebab dalam syarat yang pertama, pemboleh ubah itu mempunyai kuasa yang tertinggi adalah 2. Tapi dalam soalan E kita, ianya mempunyai kuasa pemboleh ubah tertinggi adalah 3. Okey. Seterusnya, pergi kepada soalan F. Kita tengok X, kuasa 1/2 tambah 2X tolak 1. Okey, sekarang kita tengok kuasa yang tertinggi adalah 2. Adakah ia menepati syarat? Ya, ianya tidak menepati syarat. Kerana ianya hanya menepati syarat yang kedua sahaja, iaitu hanya mempunyai satu pemboleh ubah. Jadi jawapan dia adalah bukan. Berikan justifikasi. Sebutkan justifikasi. Bukan kerana kuasa pemboleh ubah adalah 1/2 dan bukannya 2. Okey. Masuk kepada soalan G. Okey, soalan G. 1/x kuasa 2 tambah x 4x tolak 1. Okey, macam yang kita dah belajar waktu menengah rendah dulu, kita tahu 1/x kuasa 2 ini kita boleh simpulkan ataupun kita boleh tulis sebagai x negatif 2 tambah 4x tolak 1. Kita tulis dahulu dalam bentuk am. Okey, lepas tu baru kita tengok kuasa tertinggi. Kalau soalan G ini kita tengok kuasa tertinggi dia adalah negatif 2. Padahal dalam syarat yang kita kehendaki untuk ungkapan kuadratik adalah kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah adalah 2. Tapi dalam ni dia bagi negatif 2. Jadi jawapan adalah bukan. Kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah negatif 2. Okey. Boleh dapat sekarang? Untuk soalan H pula kita tengok. Okey, adakah ianya menepati syarat yang pertama? Ya, ianya menepati syarat yang pertama, iaitu mempunyai kuasa pemboleh ubah yang tertinggi adalah 2. Okey, adakah ianya memenuhi syarat yang kedua? Pun ya, kerana ia hanya melibatkan satu sahaja pemboleh ubah, iaitu P. Jadi jawapan kita adalah ya, ianya merupakan ungkapan algebra. Okey, seterusnya untuk soalan I. Untuk soalan I ini kita perlu kembangkan dahulu, sebab kalau macam ni dia belum berada lagi dalam bentuk am. Kalau dalam bentuk am kita perlu tulis ianya dalam AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Maksudnya soalan ini kita kembangkan. Macam mana nak kembangkan? Ingat lagi menengah rendah hari tu, kalau dia bagi kurungan kena darab masuk. N darab N akan jadi N kuasa 2. Lepas tu N darab negatif 2 akan jadi negatif 2N.
Bila dia dalam bentuk am, baru kita boleh kenal pasti syarat-syarat dia. Okey, syarat yang pertama adalah kuasa 2. Dia memenuhi syarat yang pertama. Okey, syarat yang kedua adalah hanya melibatkan satu sahaja pemboleh ubah, iaitu N. Ianya melibatkan satu sahaja pemboleh ubah, iaitu N. Jadi jawapannya adalah ya. Perlu tak kita bagi justifikasi sekiranya jawapan ya? Tidak perlu. Okey, itu sahaja perbincangan kita hari ini, iaitu mengenai praktis kendiri 1.1a untuk soalan nombor 1 saja. Untuk soalan yang kedua, kita akan bincang dalam kelas yang seterusnya. Jangan lupa like, share, komen and subscribe. Bye.